Allah sekali lagi dapat sama-sama kita hidup di atas muka bumi Allah. Kita menerima nikmat yang disebut sebagai nikmatul ijad dan juga nikmatul amdad. Nikmat diadakan oleh Allah bermula daripada tiada. Kemudian setelah Tuhan adakan kita, maka Tuhan limpahkan pula kita dengan nikmat kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat hidup dengan senang dan selesa. Dan yang paling penting sekali, kehidupan yang kita sedang hidup ini ialah satu kehidupan yang memberi tanda kita diridai dan juga iaitulah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya tuan-tuan? Iaitulah walaupun nikmat yang pelbagai dan banyak yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak melalaikan kita daripada jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih menjadi manusia yang mengingati dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah ini, kita masih lagi menjadi manusia yang tetap ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita sama-sama rokok dan sujud, dan kemudian sekarang kita duduk pula di dalam majlis ilmu, di mana ia satu kewajipan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai manusia yang sesungguhnya, iaitulah bahawa apa yang kita buat dengan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam membicarakan persoalan ilmu ini tuan-tuan, teringat saya kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Ibn Ruslan Ad-Dimashqi di dalam kitabnya yang bernama Matan Zubat. Iaitulah satu kitab yang hebat, satu kitab yang agung, yang di dalamnya mengandungi isi yang membicarakan iaitulah persoalan ilmu tauhid, persoalan ilmu fiqh, dan juga persoalan ilmu tasawuf. Dan yang lebih menarik iaitulah guru ini dia menyusun dalam bentuk iaitulah matan. Bila sebut matan ni tuan-tuan, iaitulah kitab yang hanya ada beberapa asas dan juga poin-poin yang penting, dan kemudian perlu disyarahkan dan disyarahkan pula oleh ulama-ulama yang lain di atas muka bumi Allah. Tentulah bila sebut matan, kalimah yang ada pun kalimah yang pendek sahaja, bukan satu kalimah yang panjang, tetapi huraiannya memerlukan kepada huraian yang cukup mantap di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matan Zubat juga disusun dalam bentuk syair-syair yang memudahkan kita untuk memahami bahasa Arab dan memahami ilmu yang didatangkan di dalamnya. Teringat saya iaitulah kalam yang ke-22 di dalam kitab Matan Zubat. Ibn Ruslan menyebut man lam yakun ya'lamu dha falyas'al man lam yajid mu'alliman falyarhal. Itu antara kata-kata dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Iaitulah maksudnya
Sesiapa yang tidak tahu, maksudnya iaitulah seseorang yang berada dalam keadaan jahil. Macam kita lah tuan-tuan. Memang kita ni mengaku dan kita iktiraf bahawa diri kita lahir bukan dalam keadaan alim. Semuanya lahir dalam keadaan jahil. Maka iaitulah untuk menghilangkan kejahilan tadi, ada satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Pasal itu guru ini sebut, iaitulah man lam yakun ya'lamu, sesiapa yang tidak tahu ataupun berada dalam keadaan jahil, zafal yas'al, maka hendaklah dia mencari guru untuk menjadikan dia memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu iaitulah kita menyahut seruan ini. Pada pagi ini kita hadirkan diri untuk berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, tempat tuan-tuan ini iaitulah hidup dengan budaya ilmu. Adanya kuliah maghrib, adanya kuliah subuh, adanya tazkirah, ada peringatan duha dan sebagainya. Maka iaitulah ia melengkapkan diri kita untuk mendapat keridhaan Allah sepenuhnya. Lalu kata Tok Guru lagi, man lam yajid mualliman, sesiapa yang tidak wujudnya guru ataupun di tempat dia tak ada mualliman, tak ada orang yang nak mengajar, maka dia tak boleh sebut dalam diri dia, dia kata tak apa, tanggungjawab mengaji sudah terlepas daripada pihak aku. Pasal apa? Tak ada guru yang nak mengajar di tempatku. Dia ada satu tanggungjawab yang lain, iaitulah fariyal hal. Maka hendaklah dia menjadi orang yang bermusafir, mencari guru di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanggungjawab untuk berilmu tadi tidak terhenti, dan alasan tadi tidak boleh diterima kalau dia sebut tidak ada guru. Maka tanggungjawab baginya untuk menempuh perjalanan walaupun jauh untuk mencari guru di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita alhamdulillah syukur tuan-tuan, kerana kita tak payah nak tempuh perjalanan yang jauh. Kalau kata iaitulah tak ada, kita kena tempuh perjalanan yang jauh. Ikutilah pedoman daripada ulama-ulama terdahulu. Kebetulan saya baru baca satu kisah perjalanan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam mencari ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Pasal itu ada orang tanya, pasal apa Imam Syafi'i ni hebat dengan ilmu dia? Sebab dia menjadi orang yang tidak bersifat mukafaah, iaitulah berasa cukup dengan ilmu. Dia tempuh perjalanan untuk hidup dia sentiasa berada dalam keadaan iaitulah berusaha sungguh untuk menjadi orang yang betul memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i dia lahir di bumi Gaza, Palestin. Kerana bapaknya berasal daripada Gaza, ibunya ialah orang Mekah. Jadi bila berkahwin, ibunya mai duduk bersama bapaknya di Palestin. Kemudian umur dalam beberapa tahun kecil lagi Imam Asy-Syafi'i, maka bapaknya telah dijemput kembali ke rahmatullah. Jadi pak dia mati. Bila pak dia mati, mak dia buat balik dia ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Duduk di situ, dididiklah diri dia dengan ilmu oleh ibunya sendiri, dan juga muallim, guru-guru di bumi Makkatul Mukarramah ni tuan-tuan. Sampai dia membesar dalam keadaan dia menjadi orang yang paling sempurna dengan ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 12 tahun
Bukan balik lagi, 12 tahun tak balik lagi tuan-tuan. Dia sudah menjadi guru di dalam Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Kan dalam Masjid Haram ni dia ada tiang banyak, dan setiap tiang tu ada tempat guru-guru menyampaikan ilmu. Dan pada masa-masa tertentu kita lihatlah ada halaqah ilmu. Ada kumpulan guru ni, ada kumpulan guru ni, ada kumpulan guru ni. Dan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris umur 12 tahun, iaitulah dia sudah ada satu tiang dan halaqah ilmu dia dalam Masjidil Haram Makkah. Hebat tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Umur 12 tahun, umur 15 tahun dia sudah layak mengeluarkan fatwa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak? Hebat tak? Cukup tak lagi? No, tang ni kadang-kala iaitulah berbeza dengan kita. Kita kalau kita dah jadi hebat, kita berasa cukup hebat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maka bagi kita tak payah mengaji dah, tak payah mutalaah dah, kadang tak payah menghadap mana-mana guru dah. Tapi tidak bagi Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dia sudah jadi manusia yang hebat, dia berasa masih lagi ada kekurangan banyak dengan ilmunya. Maka dengar di Madinah adanya guru yang bernama Malik bin Anas dengan kitabnya Al-Muwatta. Dia minta izin daripada ibunya untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Bukan dekat tuan-tuan, 400 km lebih tempuh perjalanan yang begitu sukar sampai dia di Madinah berguru dengan iaitulah Imam Malik bin Anas tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Mengaji sampai dia menguasai Al-Muwatta. Kemudian bila dah tamat pengajian dengan Malik bin Anas ni tuan-tuan, dengar pula iaitulah di Iraq sana adanya seorang ulama hebat, iaitulah yang menjawat jawatan sebagai qadhi yang bernama Abu Yusuf. Iaitulah tempuh perjalanan pula 1000 kilometer untuk sampai ke Iraq untuk menjadi orang yang menuntut ilmu daripada Qadhi Abu Yusuf. Begitulah perjalanannya tidak terhenti, sebab itu ilmunya hebat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu jangan malu-malu untuk tempuh perjalanan supaya kita dapat keluar daripada kepompong kejahilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seteringat satu pesanan yang dibuat oleh Nabi Allah Daud alaihi salam tentang persoalan ilmu, di mana pesanan Nabi Daud tu panjang. Antara salah satu maksud daripada pesanan Nabi Daud kata, wahai manusia sekalian, hendaklah kamu membuat kasut daripada besi, dan kemudian tempahlah tongkat daripada besi. Dua benda kita kena buat. Satu, kasut daripada besi, dan kemudian iaitulah tongkat daripada besi. Buat apa? Iaitulah tempuhlah perjalanan untuk mencari ilmu, bermusafirlah ke mana sahaja. Yang paling penting kita menjadi orang yang berilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti daripada bermusafir untuk mencari ilmu kecuali kasut kamu koyak dan kemudian iaitulah tongkat kamu patah. Dalam maksud dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, apa maksud dia? Kata Nabi Daud, jangan berhenti bermusafir dan tempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, iaitulah kalau nak berhenti juga kecuali setelah kasut kita koyak, dan juga iaitulah maknanya tongkat kita patah. Tak apalah, berhenti tak mengaji dah pun tak apa. Tapi kalau kita tengok tadi Nabi Daud kata buatlah kasut daripada besi,
Dan kemudian tongkat buat juga daripada besi. Maknanya apa? Dia nak habaq satu hin kat kita. Jangan berhenti tuan-tuan. Pasal apa? Kasut daripada besi mana mungkin koyak. Dan kemudian tongkat daripada besi mana mungkin patah. Maknanya iaitulah hin yang dia nak habaq. Jangan berhenti. Biar sepanjang hidup kita menjadi orang yang berusaha melakukan perjalanan untuk menjadikan kita sebagai orang yang berilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi ini Tuhan masih lagi sayang pada kita. Tuhan pilih kita di kalangan banyak-banyak manusia dalam qaryah Sungai Limau ini untuk tetap iaitulah dihidangkan dengan persoalan ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keridhaan Allah. Kita harap Tuhan istiqamahkan kita ini dengan sifat ini sehinggalah kita dimatikan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan dalam keadaan beriman dengan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Cukup sedikit muqaddimah. Kita masuk balik kitab kita Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Masih lagi di dalam tajuk salat, iaitulah sembahyang, muka surat 8, untuk ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung, kita tengok lagi apa lagi yang nak disebut oleh guru kita ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil wuduk maka meratai ia akan wuduk itu. Siapa-siapa di kalangan kita iaitulah yang ambil wuduk dengan sempurna, tu maksud maka meratai dah, ia akan wuduk. Mana dia ambil wuduk tu dia jaga wuduk dia dengan sempurna, kemudian berjalan ia kepada sembahyang yang maktubah. Dia ambil wuduk kemudian dia pergi sembahyang yang maktubah ni maksudnya sembahyang yang fardu. Dia pergi sembahyang fardu, maka sembahyanglah ia akan dia sembahyang fardu itu beserta dengan imam. Jadi faham maksud dia. Kita mengaji masih lagi dalam persoalan sembahyang berjamaah dan kelebihan sembahyang berjamaah. Jadi hadis ni Nabi sebut, siapa yang ambil wuduk dengan sempurna kemudian dia pergi sembahyang berjamaah, ada kelebihan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi kalau sebut tadi ni iaitulah barang siapa. Jadi kalau bahasa Arab man ni dia sebut man syartiyah. Dan bila man syartiyah dia kena ada jawab syarat dia. Dan jawab syarat tu iaitulah terjemahan dalam bahasa Melayu ialah nescaya. Kita kena buh makna nescaya. Apa saya tu ni dia jawab syarat dia. Siapa-siapa yang ambil wuduk kemudian dia pergi sembahyang berjamaah, macam kita di rumah jadilah kita ambil wuduk kita mai sembahyang berjamaah, iaitulah apa kelebihan dia? Nescaya diampunilah baginya akan segala dosanya. Tuhan ampun segala dosa. Dan diriwayatkan maksud ampun dosa ni
dosanya yang terdahulu semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham bagi molek hadis tu tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Jadi di sini juga iaitulah nak habaq kata ulama, Nabi nak bagi gambaran kepada kita ada satu amalan yang terbaik untuk kita lakukan. Macam kita nak mai sembahyang jamaah di masjid, iaitulah seafdal-afdalnya kalau boleh perjalanan kita itu biar di dalam wuduk. Maksudnya kita ambil wuduk di rumah, kemudian kita mai masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bukan tak boleh ambil wuduk di masjid, boleh. Macam kita mai kadang-kadang terbatal dalam perjalanan, kita ambil wuduk. Ataupun iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi, contohnya kita dah ada wuduk, kita nak mai bagi lengkap lagi, iaitulah kita tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk di masjid pula pun tak salah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, cuma jangan bagi jadi kebiasaan kepada kita, iaitulah maknanya kita daripada rumah tadi tak ada wuduk, kemudian kita biasakan diri kita, iaitulah maknanya nak sembahyang baru nak berwuduk. Yang tu yang Nabi nak gambarkan kepada kita. Maksudnya kalau boleh tabiat kita ni biar bagi jadi biasa. Biasa dia apa dia tuan-tuan? Iaitulah daripada keluar rumah jadi ni kita sudah berwuduk. Sebab iaitulah ini maksud tajdidul wuduk, dan kita iaitulah kena faham maksud. Jangan hanya kita nampak satu benda. Sebab tabiat kita ni tuan-tuan, dia nampak iaitulah syarat untuk sempurna ibadat ialah taharah, yakni berwuduk. Maka nak buat ibadat baru dia berwuduk. Saya nak sebut benda ni tuan-tuan, pasal tabiat orang-orang yang terpilih dan juga orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tabiat yang ada kepada mereka ialah tajdidul wuduk. Apa dia tajdidul wuduk? Tajdidul wuduk ni maknanya sentiasa memperbaharui wuduk. Maksud memperbaharui wuduk ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia ada dua maksud. Satu, iaitulah biar kita sentiasa dalam hidup kita tu, maknanya sentiasa dalam keadaan hilang hadas kecil kita tuan-tuan. Maksudnya apa dia? Maksudnya habis wuduk ambil, habis wuduk ambil, habis wuduk ambil, habis wuduk ambil, dan tidak semestinya hanya untuk buat ibadat. Sebab apa? Sebab hidup kita kalau dalam keadaan sentiasa berwuduk, artinya kita sentiasa dalam keadaan bersih. Dan bila sentiasa dalam keadaan bersih, hati kita mudah hidup tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu maksud dia untuk jadi pedoman. Satu lagi maksud tajdidul wuduk ni, macam disebut antara salah satu tabiat yang ada kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga menjadikan dia orang yang hebat, sentiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ialah tabiatnya tajdidul wuduk. Tajdidul wuduk tu maksud dia, iaitulah dia ada wuduk dah, dalam hidup dia sentiasa ada wuduk, tapi sat lagi masa nak buat ibadat pula, iaitulah dia ambil wuduk lagi sekalipun dia sudah ada wuduk tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Macam contoh, dia dalam keadaan sembahyang zuhur, ambil wuduk dia sembahyang zuhur, lepas tu bila habis sembahyang zuhur wuduk masih ada, lepas tu masuk waktu asar, dia nak sembahyang asar, tak ada masalah sebab wuduk masih ada, tak batal dan sebagainya, dia boleh terus dengan sembahyang asar, tak ada masalah. Tapi
dia tetap ambil wuduk juga. Ambil wuduk juga sekali lagi ni bukan nak mengesahkan ibadat lah. Sebab apa? Sebab dia dah ada wuduk. Cuma ambil wuduk sekali lagi tadi ni iaitulah untuk dia mengambil fadilat memperbaharui wuduk. Itulah tabiatnya antara yang menyebabkan bahawa doanya sentiasa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hin ataupun maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan kelebihannya iaitulah diampuni segala dosanya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi maksud dosa ni pun kena faham juga. Ada ulama bahas dosa yang dimaksudkan ini ialah yang dihapuskan sekalian dosa, iaitulah dosa-dosa yang kecil. Sebab dosa besar dia tak luruh, dia tak mudah jatuh. Yang tu kena dengan iaitulah taubatan nasuha. Satu. Lepas tu tak gugur juga, tak diampuni juga dosa, iaitulah dosa yang melibatkan dengan sesama manusia. Kerana dosa sesama manusia ni dia memerlukan keredaan manusia baru Tuhan ampun tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi jangan rasa mudah lah. Sekali lagi duk faham pula, tak apa, aku ambil wuduk di rumah kemudian aku mai ke masjid sembahyang berjamaah gugur segala dosa aku. Tak ada dosa lah, habislah kosong, tak ada dosa langsung dah di sisi Allah. Jangan duk mudah pegang lagu tu lah. Sekali lagi bila kita pegang lagu tu tuan-tuan, kita seolah-olah menganggap kita sudah bersih sepenuhnya daripada Allah. Itu kena faham bagi molek tentang tu tuan-tuan. Sebab itu kalau kita buka kitab contohnya iaitulah kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Dalam kitab tu dia sebut kita ni kadang-kala jangan rasa mudah tuan-tuan. Biar kita rasa iaitulah susah satu, dan kemudiannya iaitulah kita maknanya anggap benda ni besar. Macam dosa lah. Jangan anggap dosa ni mudah. Pasal itu diampun dosa ni jumhur ulama sebut iaitulah dosa-dosa yang kecil. Tuhan ampunlah. Dosa besar yang tu memerlukan iaitulah kita maknanya taubatan nasuha, dosa dengan Tuhan yang melibatkan seolah-olah macam berhutang, iaitulah qada, wajib qada baru selesai. Dan kemudiannya dosa sesama manusia, yang tu manusia kena ampunkan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baru sempurna tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik lagi ni kelebihan kita tengok bagi orang yang iaitulah datang ke masjid sembahyang berjamaah. Sambung lagi, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukaikan olehmu akan segala orang yang berjalan pada kelam kepada segala masjid. Kelam ni apa maksud? Kelam ni maksudnya iaitulah pada malam yang gelap. Malam gelap dia tetap tempuh perjalanan untuk pergi masjid. Maksudnya habaq ke orang yang malam-malam gelap pun dia tetap pergi ke masjid untuk menghidupkan sembahyang berjamaah. Apa yang kita nak habaq berita gembira kepada orang yang jenis macam ni, iaitulah dengan siapa nama segala nur yang sempurna pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan bagi cahaya. Nur tu cahaya yang sempurna pada hari kiamat besok tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Malam yang kelam tu iaitulah contoh untuk sembahyang jamaah Aisyah.
dan juga sembahyang jamaah subuh. Nah, kerana tabiat di zaman Nabi, iaitulah sembahyang Isya dan sembahyang subuh ni gelap sungguhlah. Tambah malam pula, iaitulah malam-malam penghujung bulan, ataupun malam permulaan bulan, bukan malam tengah bulan. Malam tengah bulan tu malam bulan purnama, cerah tapi di hujung-hujung bulan. Zaman dulu pula bukan macam zaman kita. Zaman kita bolehlah lampu banyak, cerah dan sebagainya. Zaman tu cukup gelap, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila cukup gelap, maknanya iaitulah dia tetap dapat hadir ke masjid sembahyang berjamaah Isya dan subuh. Maka disebut oleh Nabi habaq kat mereka bahawa sesungguhnya Tuhan telah sediakan apa dia? Iaitulah cahaya daripada iaitulah Allah Ta'ala untuk mereka ketika hari akhirat besok, tuan-tuan. Malah hari akhirat besok, orang yang dah sanggup datang ke masjid walaupun malam yang cukup kelam tadi ni, iaitulah di akhirat besok orang kenal mereka dengan nampak cahaya pada diri mereka yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu saya nak review balik apa yang pernah disebut dalam kitab kita ni dulu, iaitulah bahawa sesungguhnya salah satu kelebihan orang yang menghidupkan sembahyang Isya berjamaah dan juga subuh berjamaah, iaitulah dia akan dihilangkan sifat munafik. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal antara sembahyang yang paling mudah ditinggalkan sembahyang berjamaah oleh orang munafik ialah sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Saya dah cerita dah dulu, cuma nak ingat balik ya, tuan-tuan. Macam geng Abdullah bin Ubay bin Salul, timbalan dia Maqab bin Qushair bin Qais, dan 386 pengikut dia, ahli pengbilangan orang munafik di Madinah zaman tu, yang disebut dalam sebuah kitab, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Orang munafik ni antara sifat dia, dia suka berpura-pura. Dia bukan orang panggil apa, dia tunjuk wajah sebenar, zul wajahain, dua muka. Sebenarnya dia benci pada Islam, dia nak lawan Islam, tuan-tuan, tapi dia tak ada kekuatan untuk lawan Islam. Dia tunjuk seolah-olah dia suka pada Islam. Pasal itu jenis orang berpura-pura ni, dia akan lebih sudu daripada kuah. Bahasa perumpamaan dia, tuan-tuan, dia akan tunjuk lebih daripada orang lain. Sebab itu sembahyang berjamaah ni sembahyang untuk mudah mereka bermuka-muka. Sebab itu orang munafik ialah orang yang cukup rajin sembahyang berjamaah di zaman Nabi SAW. Pasal apa? Pasal nak tunjuk wajah mereka ni seolah-olah cinta kepada agama, sayang pada Nabi. Pasal itu masa sembahyang berjamaah mereka akan datang cukup awal. Mereka akan pilih saf yang betul-betul belakang Nabi SAW, dan penampilan mereka, serban mereka lebih besar daripada serban Nabi, jubah mereka lebih labuh daripada jubah Nabi. Nak tunjuk kata mereka ni betul-betul suka pada agama. Tapi betul ke mereka suka pada agama ni? Dah, mereka buat lagu tu cuma untuk nak tunjuk, orang panggil apa, nak berlakon saja. Jadi bila berlakon ni, dia bukan ikhlas, dia bukan suka sembahyang jemaah ni, tuan-tuan. Sebab itulah diriwayatkan sembahyang jemaah yang paling tidak diminati oleh puak munafik ni sembahyang jemaah Isya, sembahyang jemaah subuh. Dan pasal apa mereka waktu tu mereka iaitulah tak akan keluar ke masjid untuk sembahyang jemaah? Antara alasan mereka, waktu tu waktu paling gelap. Jadi bila dah gelap, dan maknanya
bagi mereka kalau tunjuk orang bukan perasan mereka ni. Jadi iaitulah kalau tak pi pun tak apa, Nabi pun tak perasan, orang yang beriman lain pun tak perasan kalau mereka tak pi. Tu yang tak pi dah. Tu yang ulama kata, iaitulah kalau kita dapat istiqamah sembahyang Isya dan sembahyang subuh berjamaah, kita akan dapat pula satu pahala. Pahala apa? Ikhtilaful munafik, berbeza dengan orang munafik. Dia ada hukum pula tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah ada kat kita akan dapat nikmat tadi, iaitulah Tuhan akan bagi nur, yakni cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lagi, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa menyuka akan dia oleh bahawa menjumpa ia barang siapa akan Allah Azza wa Jal, hal keadaannya muslim, maka hendaklah memelihara ia atas ini segala sembahyang yang 5 pada tempat yang diserukan dengan dia tempat. Apa maksud dah? Maksudnya, baik, tengok hak mula ni. Barang siapa menyuka akan dia oleh bahawa menjumpa ia akan Allah Azza wa Jal, hal keadaannya muslim. Apa maksud dia? Maksudnya, senang faham lagu ni. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sempurna Islam dia. Apa maksud dia? Maksudnya, bertemu dengan Allah ni maksud apa? Mati. Tu maksud dia. Siapa yang suka mati dalam keadaan Islam, itu maksud dia. Siapa yang nak mati dalam keadaan dia beragama dengan agama Islam. Siapa tak mau mati dalam keadaan agama Islam? Pasal kita memang disuruh mati dengan agama Islam. Dengar setiap kali jemaat tu khatib pesan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa sepenuhnya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Maknanya kita ni wajib mati dalam Islam, dan kita pun nak mati dalam Islam. Mati dalam Islam itulah mati yang terbaik dan mati yang diredai oleh Allah. Yang tu yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi macam mana salah satu cara kita nak bagi mati dalam keadaan Islam? Sebab kerja nak bagi mati dalam Islam ni kerja Tuhan, bukan kerja kita. Tapi iaitulah bagaimana kita nak usaha supaya iaitulah kita berharap sungguh-sungguh kita dapat mati dalam keadaan Islam. Ini dia cara dia tuan-tuan. Dijanji oleh Nabi disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, siapa nak mati dalam keadaan Islam, tu maksud dia, barang siapa menyuka akan dia oleh bahawa menjumpa ia akan Allah Azza wa Jal, hal keadaannya muslim. Maksudnya siapa nak mati dalam keadaan Islam, maka hendaklah memelihara ia atas ini segala sembahyang yang 5 pada tempat yang diserukan dengan dia. Maksudnya dia kena jaga 5 waktu sembahyang, yang mana 5 waktu sembahyang itu diserukan dia pada tempat dia. Pada tempat mana? Macam Tok Bilal dia alun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pada hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Lepas tu hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Seruan tu untuk orang tadi mai di mana? Tempat sembahyang, musalla. Musalla tu mana? Masjid ataupun surau. Itu kaedahnya tuan-tuan. Maknanya siapa yang nak mati dalam keadaan Islam, kata Abdullah bin Mas'ud,
pastikan 5 waktu sembahyang dia sahut seruan untuk dapat sembahyang di masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maksud dia apa? Sembahyang berjamaah, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar. Pasal disebut lagi oleh ulama, ambil daripada hadis Nabi, siapa yang tabiat dia di masjid, hati dia di masjid, saksikanlah dia ini berwajah dengan wajah iman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu motivasi kat kita lah, supaya kita ini benar-benar dianugerahkan oleh Allah dengan mati dalam keadaan Islam, untuk sama-sama kita ambil iktibar, untuk sama-sama jadikan pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia hebat tak hebat, tuan-tuan. Baik, tengok sikit lagi. Maka bahawasanya Allah Ta'ala telah mensyaratkan ia Allah bagi Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam akan segala jalan petunjuk, dan bahawasanya yakni segala sembahyang itu daripada segala jalan petunjuk. Dan jikalau bahawasanya kamu sembahyanglah kamu pada segala rumah kamu, nescaya meninggal kamu akan jalan Nabi kamu, dan jikalau meninggal kamu akan jalan Nabi kamu, nescaya sesatlah kamu. Itu dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa maksud dia? Maksudnya ialah Allah Ta'ala kurniakan pada seruan tadi petunjuk. Petunjuk itu maksudnya hidayah, dan sembahyang berjamaah itu satu bentuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk daripada Allah. Tiba-tiba dalam satu kampung tu ada masjid. Bila dah ada masjid, siapa pun tak mai sembahyang di masjid, walaupun mereka sembahyang di rumah, terutamanya golongan laki-laki, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maka seolah-olahnya mereka tidak mahu kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu berat sembahyang jemaah ni, tuan-tuan. Tambah untuk dihidupkan oleh golongan iaitulah laki-laki tadi ni, tuan-tuan. Tu hukum dia fardu kifayah. Maksudnya ada masjid, siapa pun tak sembahyang jemaah, tak kira waktu apa pun, maknanya seluruh kampung tadi menanggung dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, tuan-tuan, untuk sama-sama kita ambil iktibar. Jadi kesimpulan dia, maknanya masih lagi motivasi untuk kita supaya digerakkan. Walaupun kalau nak kira macam masjid, tuan-tuan ni alhamdulillah hidup sungguh dengan tazkirah dia, dengan peringatan dia, dengan sembahyang berjamaah dia. Mudah-mudahan dia jadi satu semangat untuk kita lebih giat lagi supaya sembahyang berjamaah ini semakin bertambah sahnya, untuk sama-sama kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita maknanya bagi lemah, bagi ada kekuatan kita berharap supaya sembahyang jamaah ini sentiasa hidup, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan tiada daripada seorang laki-laki, wallahu alam. Tanda tonton, insya-Allah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah.
yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan tahun ini akan menjadikan kita sentiasa hidup dalam keadaan mendapat keredaan Allah dan lebih menambahkan kekuatan amalan terbaik daripada bulan-bulan yang sebelum, tahun-tahun yang sebelumnya, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.